Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahu wa wala. Ya, Alhamdulillah kita dapat terus berkumandang bersama dalam Al-Imam, kuliah tafsir satu hari satu ayat. Kuliah tafsir satu hari satu ayat 10 minit. Saya akan cuba kurangkan daripada 10 minit. Baik. Sebab lepas isyak kalau boleh jangan berjaga. Sunnahnya lepas isyak jangan berjaga. Kalau boleh terus tidur kalau tak ada urusan lah. Tapi kita faham lah sekarang ni minggu raya kan. Cuma saya kurang sihat, saya tak beraya lah. Baik. Lagi esok nak tengok bola kan. Biasanya orang lelaki lah kan yang minat bola tu pukul 3 pagi nak berjaga kan. Nak tahajud ke tengok bola. Real Madrid ni lawan Liverpool kan. Saya last tengok bola tahun 2006. Itu pun cuba jenuh lah berjaga untuk tengok bola tapi tak dapat. Tak boleh, dia mengantuk. Kan, ada berumur dia makin mengantuk. So, saya dah lama tak tengok bola secara live. Tengok pun sekejap je, yang mula sampai habis tak pernah dah. 2006 last saya cuba tengok tapi mengantuk. Akhirnya saya tidur. Baik. Kemudian kelas tafsir ni kalau boleh untuk semua peserta Al-Imam, kalau boleh kena tengok. Kepada semua peserta Al-Imam, kelas mengaji Al-Imam kena tengok sebab kita dah belajar Al-Quran dan kita kena faham apa yang kita baca kan. Semacam kita lah kan, untuk cerita Korea tak faham, tak syok kan. Baca Quran tak faham, tak syok lah kan. Baik, itu adalah perempuan. Hari ni kalau katakanlah kalau ada orang tu dia boleh baca dia boleh baca kitab Jawa lama kan. Orang kagum. Kalau orang tu katakanlah kita nampak dia boleh bercakap dengan kucing. Dengan kucing dia bercakap, dia mengiau kucing mengiau, dia mengiau kucing mengiau, dia cakap semua kucing ikut. Bangga tak? Terkejut kan. Ataupun dia panggil burung sini kau kan, kau buat apa, dia bersembang dengan burung. Terkejut kan. Baik, ataupun kita nampak kawan kita sebagainya tiba-tiba dia bersembang berbual dengan orang yang gunakan bahasa isyarat kan. Terkejut. Ataupun kawan kita pergi ke Jepun, dia boleh cakap bahasa Jepun kan. Bangga kan. Dia boleh cakap bahasa Rusia kan, bahasa Jerman contohnya. Kawan kita boleh cakap 20 bahasa. Bangga lah kan. Jadinya tuan-tuan dan puan, kita bangga kalau kita boleh cakap bahasa binatang, contohlah bahasa kucing, bahasa burung, bahasa orang pekak, bahasa orang bisu, kita banggalah. Ataupun kita boleh cakap bahasa Rusia kan. Tapi kalau kita tak faham bahasa Al-Quran, tak rasa malu pula kan. Jadi tuan-tuan dan puan, kenapa kita kena belajar ilmu tafsir? Sebab kita nak faham apa yang Allah katakan. Baik. Pertama, kepentingan ilmu tafsir. Kepentingan ilmu tafsir dah 3 minit. Saya maklumkan tadi, saya akan berhenti, cukup 10 minit saya berhenti. Sebab kita faham nak tidur awal kan. Nak tengok bola Baik. Pertama, ilmu tafsir ilmu yang paling mulia. Ilmu tafsir ilmu yang paling mulia. Sebab tu Allah sebut dalam Al-Quran, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Surah Muhammad ayat 24. Apakah mereka tidak memerhati, tidak menghargai, tidak mendalami, tidak menghayati Al-Quran itu? Ataupun hati mereka, jiwa mereka telah tertutup. Nampak? Sebab tu kena faham Al-Quran. Siapa yang tak faham, baca sama ni tak faham, maknanya am ala qulubin aqfaluha. Kan, hatinya telah tertutup. Bahaya. So kalau kita baca Al-Quran tak faham, kan? Kita ada masa untuk belajar tak faham, maksudnya termasuk dalam golongan ayat ni tadi. Surah Muhammad ayat 24. Am ala qulubihim akhfaluha. Adakah jiwa mereka, hati mereka telah ditutup oleh Allah? Na'udzubillah. Baik. Dan surah Al-Hajj ayat 46 Allah sebut, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Allah tak tutup mata kita, tapi Allah tutup hati. Tutup hati yang di dada itu. Sebab tu siapa yang tak faham Al-Quran, tak nak faham Al-Quran, ibaratnya hatinya telah ditutup oleh Allah. Sebab tu penting belajar ilmu tafsir. Dan tak perlulah panjang-panjang mendalami sangat, tapi at least kita faham apa yang kita baca walaupun tak ada syarah. Baik. Tuan-tuan dan puan, ilmu tafsir ni yang boleh faham Al-Quran ni hanya orang yang terpilih sahaja. Orang terpilih je. Kan, mana ada semua orang faham tafsir? Tak. Yang tertentu sahaja yang Allah bagi. Kan, jadi siapa yang belajar ilmu tafsir itu orang yang Allah pilih. Baik. Contoh, kenapa mesti belajar ilmu tafsir? Baik. Katakanlah kita beli yang Proton X50 yang paling high spec tu, kan? Yang paling mahal tu, yang boleh parking sendiri, kan? Katakanlah kita tak ada dia punya manual. Buku tu kan ada buku manual tu, kita tak ada. Gagap boleh bawa tak kereta tu? Mana boleh.
Kan? Kalau sekadar masuk gear, jalan kiri kanan, tak apalah, senang je. Tapi kalau kita nak parking sendiri tu, dia perlukan button-button yang perlu ditekan. Setting untuk radio sebagainya, dia ada button-button yang perlu kita tengok pada manual. Kan? Tak ada manual, tak boleh bawa kereta tu. Boleh bawa untuk ke depan, pergi pasar je lah. Kan? Tapi kalau untuk guna yang betul-betul, tak boleh. Kan? Kenapa? Terlalu complicated. Terlalu canggih. Itu Proton X50 yang orang buat. Ini Al-Quran yang Allah turunkan jauh lebih lengkap, lebih sempurna daripada X50 tu. Kan? Hari ni kita agak-agak berapa lama kita baca Al-Quran, kita tak faham. Banyak tak? Baik. Yang kedua, kenapa mesti belajar ilmu Al-Quran, ilmu tafsir? Sebab dia petunjuk sepanjang zaman. Petunjuk sepanjang zaman. Kan? Allah berfirman dalam surah An-Naml ayat 76. Inna hadzal Quran yaqussu ala bani Israil aktsara alladhi hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Al-Quran ini menceritakan tentang Bani Israel yang mereka ni ramai yang berpecah belah, yang bergaduh. Yakhtalifun bermaksud yang berterusan berpecah belah, bergaduh. Hari ni kita bergaduh. Kan? Dengan jiran bergaduh, adik-beradik bergaduh, betul tak? Dengan kawan bergaduh, kan? Dengan mak ayah bergaduh. Kenapa? Sebab kita dah hilang petunjuk. Kan Allah sebut yakhtalifun ni mana berterusan dia akan bergaduh, akan bersisi pendapat. Contoh mudah. Hari ni kita punya aset umat Islam, aset yang harta pusaka ni yang dibeku sebanyak 70 bilion. Tahun 2003 saya balik Malaysia. Masa tu aset yang dibekukan 30 bilion. Aset umat Islam yang dibeku. Kan? Kemudian tahun lepas 70 bilion dibekukan. Kenapa? Sebab bergaduh. Tak reti urus, salah urus. Kan? Aset pusaka umat Islam 70 bilion bukan sikit tuan-tuan, banyak. Kan? Kalau dicairkan, dibagi pada kita seorang sejuta pun dah banyak dah. Kan? Kenapa begitu? Sebab kita lupakan Al-Quran, bergaduh. Sampaikan Al-Quran itu tak diamalkan. Baik. Tuan-tuan dan puan, apa lagi hikmah belajar Al-Quran ni? Ilmu tafsir ni, sebab ilmu ni terlalu complicated. Ilmunya terlalu tinggi. Siapa yang belajar, siapa yang boleh faham, dia memang otak dia jenis. Siapa yang boleh faham tafsir dengan selek-belok sebagainya, secara mendalam dan details, dia akan insya-Allah akan terelak daripada kena nyanyuk. Sebab itulah Allah sebut dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 70. Wa minkum man yuradu ila ardhil umur likay la ya'lama ba'da 'ilmi syai'a. Ada kalangan kamu yang akan kembali menjadi baby, walaupun dah tua dia akan kembali menjadi baby. Kan? Likay la ya'lam. Supaya dia tak tahu ba'da 'ilmi syai'a. Apa yang dia tahu selama ini, yang dibelajar dari kecil sampai ke dewasa, dia akan lupa. Dan mengikut orang yang pakai otak ni, dia kata kenapa orang jadi nyanyuk? Sebab dia dah, selepas dia pencen, dia tak belajar lagi. Dia dah stop belajar. Tapi ilmu Al-Quran ni dia berterusan ada je benda baru yang kita jumpa. Kan? Contoh ilmu pasak bumi. Maksudnya bukan silat tetapi ilmu tentang gunung. Kenapa gunung tu dia kalau dia dirubah, diroboh, diruntuhkan, dibom sebagainya, bumi akan bergegar. Rupanya dia adalah pasak bumi. Kan? Begitu. Baik. Dan ilmu tu baru ditemui. Bukan lama tapi baru. Kan? Baik. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, kenapa lagi kena belajar ilmu tafsir? Sebab tafsir ni mewarisi Nabi. Sebab tu Nabi sebut dalam hadisnya, ya ayuhan nas inni qad taraktu fikum ma in tasamtu bih falan tadillu abada. Falan tadillu abada. Kitab Allah wa sunnata Nabi. Wahai manusia, sesungguhnya aku meninggalkan kepada kamu dua benda. Kalau kamu ikut, kamu tak akan sesat selama-lamanya, iaitu kitab Allah, Al-Quran dan juga sunnah Nabinya. Kalau kita lah kata keluarga kita pegang kunci Kaabah, macam bangga tak? Bangga lah. Tak payah. Kan? Orang kata keluarga kita memegang kunci istana. Bukan jadi agung pun, bukan jadi sultan pun, cuma pegang kunci istana. Kan? Siapa pegang kunci istana? Saya lah. Tak payah. Saya pegang kunci masjid. Tak ada saya, orang tak boleh masuk. Bangga tak? Bangga. Kan? Itu pegang kunci masjid, pegang kunci istana. Ini mewarisi pusaka Nabi. Kan? Tentulah kita akan lebih bangga. Yang terakhir, tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang bersahabat dengan Al-Quran, yang mengurusi ilmu Al-Quran, Al-Quran akan jadi sahabatnya di kubur dan di mahsyar. Di mahsyar nanti, kata Allah, yauma yafiru mar'u min akhi wa ummi wa abi. Di pada mahsyar semua manusia akan tinggalkan kita. Mak kita, isteri kita, anak kita sebagainya akan tinggalkan kita, tapi siapa yang bersama dengan Al-Quran, Al-Quran akan jadi sahabatnya. Katakanlah kita pergi ke Jepun, tak ada siapa yang kawan dengan kita. Agak-agak sunyi lah.
Kita pergi ke Indonesia, tak ada siapa kawan kita yang menjadi tunjuk kepada kita. Sunyi tak? Sunyi lah. Ya, pergi Mekah, buat umrah, buat haji, tak ada siapa geng kita. Rasa-rasa macam, seronok tak pergi Mekah? Tak seronok. Kan, rasa risau tak, kau sesat kat Arafah sekejap lagi sebagainya. Kan? Tapi itu di dunia, ini di akhirat. Jadi siapa yang bersahabat dengan Al-Quran, Al-Quran akan jadi sahabatnya di kubur dan juga di mahsyar. Sebab tu kena belajar ilmu tafsir, supaya bila kita belajar ilmu tafsir, kita akan sahabat dengan Al-Quran sampai di kubur dan sampai di mahsyar. So insya-Allah kita akan sambung pada malam esok, dan insya-Allah malam esok kita akan sambung pada ayat yang ke-32 surah Baqarah insya-Allah. Dan macam saya sebut tadi, kita hanya 10 minit saja setiap malam insya-Allah. Sebab kita faham kena tidur. Esok nak tengok bola Okey, maaf atas salah silap. Insya-Allah kita jumpa lagi malam esok. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.